ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi tuan-tuan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap penyakit dia ada ubat dia. Tiap-tiap penyakit dia ada ubat dia. Tak kira penyakit tu penyakit berat secara mana pun dia ada ubat. Nah, cuma kita cari tak bertemu, ataupun kita bertemu ubat tapi kita tak makan dia. Kita tahu kata ubat ni boleh hilang penyakit kita, tapi kita tak say makan. Kalau ubat hak wasa makan, ataupun kita tak say ambil comor. Kalau ubat hak wasa comor, kerana cerak tiap-tiap penyakit dia ada ubat dia. Likulli da'in dawaun, ya? Likulli da'in dawaun. Tiap-tiap penyakit dawaun, ada ubat dia. Jadi tuan-tuan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kira penyakit tu penyakit hak wasa zahir, penyakit hak wasa kita nampak tengok, ataupun penyakit hak wasa dalam hati hak kita tak nampak tengok. Kadang-kadang penyakit ni kita nampak lalu dah. Kalau penyakit wasa gatal kita nampak butir. Penyakit makring pun kita nampak. Kadang-kadang penyakit hak wasa dalam tu kita tak nampak, tapi asar dia kita boleh tengok, kesal-kesal tu kita boleh tengok. Kadang-kadang kita tengok kata dia royak kita kata sakit. Tengok dari luar tak ada nampak. Luka ke, bekak ke tak nampak. Ni makna kata asar dia tu baik, kesal dia tu baik luar tapi sakit dalam dia.
Begitulah dengan cara ulasan dia nya, tiap-tiap penyakit ada ubat dia. Lebih-lebih lagi penyakit jahiliyah. Penyakit jahiliyah. Gapo penyakit jahiliyah? Penyakit jahiliyah ni dia penyakit masa lama-lama lagi dah. Sejak daripada korong lagi. Belum pada Nabi kita mari atas dunia ni pun, belum pada kita Nabi dibakit jadi rasul, belum Nabi kita dibakit jadi Nabi, penyakit jahiliyah dah. Semenjak daripada Nabi Nuh alaihi salam, penyakit jahiliyah. Nampak ke penyakit jahiliyah? Tak nampak tengok. Ia bukan wasa jenis penyakit wasa luka dak. Ia bukan jenis wasa penyakit hok nampak dok peraha. Dak, penyakit jahiliyah dia dalam hati. Tapi asar dia kita boleh tengok, kesal-kesal kita boleh tengok ke mana? Tengok pada amalan dia. Kita boleh tengok pada amalan dia. Waktu kita kata amalan jahiliyah. Tuan-tuan yang mulia oleh Allah Subhanahu taala, penyakit jahiliyah ni pun ada ubat dia. Kerana banyak dah orang dok berubat hingga penyakit ni. Orang dok berubat hingga banyak dah. Dan Allah Taala hatta penyakit ni Allah Taala tahu ubat mai sekali. Dan Allah Taala hatta penyakit ni Allah Ta'ala hatta ubat dia royak sekali dah. Nak hilang penyakit ni, ubat dia ni. Jamek Nabi Nuh alaihi salam punca mula penyakit jahiliyah. Gapo penyakit yang paling besar? Penyakit jahiliyah yang paling hebat. Semenjak daripada Nabi Nuh alaihi salam hingga sampai ni adalah penyakit puja selain daripada Allah. Penyakit bergantung selain daripada Allah. Penyakit bahasa nak minta selain daripada Allah. Penyakit yakin selain daripada Allah. Dan Nabi Nuh alaihissalam ni dia telah guna dah ubat dia. Gapo dia ubat dia nya adalah dakwah. Ubat nak hilang penyakit jahiliyah yang sedang merebak di dalam jiwa manusia. Ubat nak hilang dia adalah penyakit dakwah. Siapa dia royak penyakit ni? Siapa dia royak? Allah Ta'ala royak. Kalau nak hilang penyakit ni tak ada ubat lain. Dia kena dakwah. Dakwah tu kena faham, dakwah luah eh. Dakwah kadang-kadang kita pasal makna spek. Dakwah makna dia luah. Allah Ta'ala royak. Allah Ta'ala royak Quran-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Allah Ta'ala ayat Al-Quran kata walaqad ba'asna, sesungguhnya aku telah latih tiap-tiap golongan umat, tiap-tiap lapisan umat, semenjak daripada umat hok dulu-dulu hingga sampai kepada umat Nabi SAW. Allah Ta'ala kata aku telah latih seorang tok bomo untuk nak berubat penyakit. Siapa dia tok bomo tu? Adalah Rasulullah, utusan Allah. Tok bomo orang yang nak berubat penyakit jahiliyah yang ada dalam hati manusia saat ni. Allah Ta'ala kata tiap-tiap lapisan umat yang aku hantar atas dunia ni, tak kira semenjak daripada umat hok dulu lagi,
hingga sampai kepada umat yang terakhir ni, hingga sampai kepada zaman kita learning ni. Aku latih seorang bomo Rasulullah. Rasulullah seorang utusan untuk nak berubat penyakit ni. Nah, untuk nak berubat penyakit jahiliyah yang ada dalam hati manusia. Gapo ubat dia nya? Anik budullah, dakwah orang suruh sembah Allah. Dakwah manusia suruh yakin kepada Allah. Mari baiki iman manusia. Mari baiki letak, kalau rasa naik mutu tu dia letak status mula. Apabila anjing mutu ni dia longgar, dia bunyi belaka, krok-kreh dia bunyi. Kadang-kadang mapuh tengah jalan buat dah. Kadang-kadang dia kena tukar tu, dia nak tukar ni. Kadang-kadang tak tukar pun tak apa, dia back kick. Apabila anjing mutu dia punah, maka orang juru fubat dia, necang dia orang hak pandai. Necang mutu ni tuan-tuan, kalau kita nak pergi kepada orang baik kita rotak ke apa, tak pandai. Orang baik kita tiwi, baik kita ujing, mutu kita punah, kita pergi serah dia. Mutu kita bukan nak hidup, tak mutu kita kau punah. Nah, maka Allah Ta'ala tahu apa penyakit kita ni. Kerana kita ni Allah Ta'ala jadi. Kerana kita ni makhluk Allah. Kerana kita ni adalah makhluk Allah, hamba Allah. Siapa dia jadi kita? Allah. Siapa dia menghidupkan kita? Allah. Siapa dia mematikan kita? Allah. Siapa dia yang memberi rezeki kita? Allah. Siapa dia yang menarik rezeki kita? Siapa dia? Allah. Siapa dia wi melia kita? Allah. Siapa dia wihina kita? Allah. Sebab tu Allah Ta'ala tahu apa penyakit ada dalam hati kita. Maka orang yang boleh berubat penyakit dalam hati kita adalah Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala hantar wakil dia sebagai rasulan. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Sungguhnya aku telah utuskan tiap-tiap lapisan umat seorang rasul. Untuk apa? Untuk mari baiki iman manusia. Kerana iman ni tuan-tuan mulia oleh Allah Subhanahu taala, iman ni ya bukan wasa duk molek sok modok. Iman kita jangan ingat kata kita pilih iman molek ya akan molek sok modok. Kerana iman ni dia duduk pada kita ni dan mengikut keadaan suasana yang ada pada kita. Dan iman ni kita jangan ingat kata iman tok kita ataupun ayah kita ni wali, ayah kita orang orang wali dan jatuh pada cucu akan jadi wali dah. Iman ni dia tak mengikut kepada waris. Nah, sebab itulah Allah Subhanahu taala hantar seorang nabi mari sentiasa nak baiki iman yang Allah Taala wi pada kita. Bila Allah Taala wi iman kita? Apabila lahir seorang bayi, maka ketika tu Allah Taala serah satu amanah kepada kita, iaitu iman. Maka iman hak kita Allah Taala wi pada kita ni lah kita kena jaga seumur. Dan ia kena baiki seumur. Kita nak buat dia kata tak apa dah. Kita orang Islam dah, kita orang Melayu dah, kita mati masuk syurga dah, jangan tu jangan. Sedangkan orang hok iman dia tu kuat dah. Orang yang paling rapat dengan Allah Ta'ala dah.
Bal'am ba'urah, bersisa. Orang rapat dengan Allah. Tadah tangan yang minta doa pada Allah Ta'ala. Lambat tadah tangan je, pertolongan Allah Ta'ala mari dah. Orang rapat dengan Allah. Waliullah. Tapi dengan sebab dia tak jaga iman dia, dengan sebab dia tak jaga iman dia, tuan-tuan yang mulia, Bal'am ba'urah, bersisa, mati dalam keadaan kufur. Na'udzubillah min zalim. Sebab itulah iman setara pada kita ni okak untuk nak haca banyak. Sebab tu nak akak jaga, insya-Allah dah. Lebih-lebih lagi kehidupan kita zaman learning ni, banyak perkara-perkara yang boleh nak merosakkan iman kita. Dalam kehidupan dunia yang serba maju ni, dalam kehidupan dunia yang serba moden, banyak ciri-ciri benda-benda hak boleh nak merosakkan iman kita, banyak kan. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala dia tak tinggal. Tiap-tiap golongan mana pun dia hantar bomba mari untuk berubat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tiap-tiap hamba dia yang dia bagi iman kepada kita, hamba itu akan kelak bertemu dengan Allah Ta'ala dengan bawa iman yang sempurna. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tu harapan Allah Ta'ala. Tiap-tiap hamba dia akan kelak bertemu dengan Allah Ta'ala dengan jiwa yang tenang, dengan iman yang sempurna, dengan iman tak ada rusak sikit habuk pun. Dan ketika itulah seorang hamba apabila dia jaga iman dia, dan apabila dia dengar nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dengar nasihat daripada Nabi dia, maka golongan mana yang ikut nasihat Nabi dia, golongan mana, lapisan umat mana yang ikut tariqah Nabi dia, umat tu akan selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan umat-umat mana yang suka menyeleweng daripada tariqah Nabi dia, dan umat mana yang suka buat selain daripada suruhan Nabi dia, dan umat mana suka buat hak Nabi dia larang, dan umat mana suka buat hak Allah Ta'ala larang, maka golongan umat ni tak selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala duk nanti nak terima seorang hamba dia bawa iman yang sempurna menghadap Allah Ta'ala. Seorang hamba dia apa bawa iman tidak sempurna, Allah Ta'ala tak buka jalan daripada dia. Allah Ta'ala tak buka jalan. Tuan-tuan belia, iman bukan nak banyak. Kita kena faham lah. Iman ni bukan nak pada banyak, sikit tak apa, asal sempurna. Tuan-tuan belia, kalau kita bawa iman banyak, amalan yang banyak tapi rosak belaka, maka Allah Ta'ala tak ambah. Allah Ta'ala tak sah. Dah kita biasa dengar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang bawa amalan yang banyak, bawa amalan yang banyak, tapi amalan tidak ada ikhlas, buat dengan kerana ikut orang, buat dengan kerana malu kepada orang, buat dengan kerananya. Bawa amalan banyak pun apabila dia ditambung di hari penghisap penalti, maka apabila dia tepuh dengan amalan akan hancur gitu saja. Ada setengah riwayat hadis kata amalan itulah akan gulung-gulung lepas di atas muka kita sendiri. Banyak tak ada nak, sikit je lah. Banyak tak ada nak. Tapi kalau banyak molek tak apa, sikit tak apa, asal sempurna.
Orang bawa iman yang sebenar tuan-tuan mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala buka lorong khas dia dah. Allah Taala buka lorong khas. Siapa dia orang bawa iman yang sebenar? Allah Taala ayat Quran, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang bawa iman yang sebenar daripada kalangan golongan nabi-nabi. Orang yang bawa iman yang sebenar bertemu Allah Ta'ala di akhirat esok, golongan para salihin, para syuhada. Mereka ni bertemu dengan Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala panggil dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tidak ada kesal sikit, tidak ada kesal. Ujian Allah Ta'ala mari lagu mana tak ada kesal. Allah Ta'ala mari senang pun dia suka pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mari susah pun dia tak ada kesal sikit hebuk. Maka di akhirat esok Allah Ta'ala akan panggil dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Muklik bertemu dengan Allah Ta'ala hal dalam keadaan mereda pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala reda pada kamu, sama-sama reda. Kita reda dengan apa ujian Allah Ta'ala wi pada kita atas dunia ni. Allah Ta'ala wi kita senang pun kita reda, Allah Ta'ala wi kita susah pun kita reda. Apa saja takdir Allah Ta'ala pada kita, kita terima. Radiyatan mardiyah. Setelah tu Allah Ta'ala tak taruh nama daripada masa. Orang yang bawa iman yang sepenuh, orang bawa amalan yang soleh, iman yang sepenuh, Allah Ta'ala tak taruh dia lama daripada masa. Daripada masa tuan-tuan mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu tempat yang sangat-sangat dahsyat. Pada masa tempat kita nak pergi ni, kita semua akan bertepuh dengan pada masa. Kita semua akan bertepuh dalam pada masa. Dan nak senangnya, nak susahnya seorang hamba Allah pada masa bergantung kepada amalan yang dia buat atas dunia ni. Kalulah sebelum mati dia sedia amalan yang soleh yang banyak. Kalulah sebelum mati dia sedia iman yang sepenuh, maka di pada masa dia Allah Ta'ala letak dia satu tempat yang paling sedap, lebih sedap berpuluh-puluh ganda kali dunia ni lagi. Allah Ta'ala letak dia di bawah arash, naungan arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak senang, nak susah, seorang hamba Allah Ta'ala di pada masa mengikut amalan dia. Dan orang yang beriman pada Allah Ta'ala, iman sepenuh, Allah Ta'ala tak letak lama. Fadkhuli fi ibadi. Allah Ta'ala kata mu masuk dalam golongan hamba-Ku. Kerana di situ ni Allah Ta'ala beza situ. Allah Ta'ala tak beza suku. Orang derhaka pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala letak sebelah. Orang taat pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala letak sebelah situ. Allah Ta'ala tak ada letak sekali. Orang yang hamba iman sepenuh, fadkhuli fi ibadi, mu masuk duk sebelah ni, sebelah puak-puak golongan hamba-Ku yang iman sepenuh ni. Setelah letak situ tuan-tuan mulia, Allah Ta'ala tak letak lama, wadkhuli jannati, masuk syurga Allah Ta'ala dah. Masuk syurga Allah Ta'ala dah. Sebab tu kita kena bakat jaga iman kita, insya-Allah. Iman ni benda kena jaga sama, kena duk kecek sama. Ya kalau serupa dengan besi, kita kena duk lak sama, kena duk gosok sama. Kena duk gosok sama, gosok. Besi kalau kita tak gosok, dia akan berkarat. Dia akan naik karat merah. Maka iman pun kita nak kecek sama, kena duk gosok sama. Sebab tu Nabi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, iman manusia ni hak Allah Ta'ala hak mula-mulanya adalah putih, bersinar.
Tapi kalau dia tak jaga iman ni, maka lama kelamaan dia akan jadi berkarat. Setitik hitam, lama akan jadi hitam. Sebab itulah dan Nabi ada bersabda dalam dia kata, diperanakkan seorang bayi lahir atas dunia ni ala fitratin. Ala fitratin makna atas fitrah, atas mula dia adalah bersih. Kita ni bersih belaka mari ni. Kita ni bersih luweh belaka. Lahir daripada perut mak kita bersih. Nah, bersih daripada dosa. Maka kelamaan titik hitam akan bercampur masuk lama-lama kita dibeloma-loma dengan dosa. Sebab itulah Allah Ta'ala hatta Nabi untuk perangat benda ni, tiap-tiap Nabi Nuh alaihissalam buat kerja berat benar kerana iman ni. Nabi Nuh alaihissalam buat kerja berat benar. Berat daripada, kalau kita tengok saya, berat daripada Nabi lain. 950 tahun duk perubah iman umat. Duk perubah iman umat ni Nabi Nuh alaihissalam paling lama sekali. Tetapi melihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama selama 950 tahun ada hok perubah hingga. Ya supaya orang dak perubah nyakit COVID kat. Nyakit COVID orang kalau takutlah ni. Mari akarnya 1000 orang. Dan hok tengah duk perubatnya 300 orang. Hok perubat hingga dahnya 300 orang. Dia ada akar tubik. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam duk perubat penyakit jahiliah ni. Duk perubat penyakit jahiliah yang ada dalam hati manusia ni. Hok hingganya kata ulama 80 orang ataupun 82 orang. Hok hingga sungguh. Hingga tu kih apa? Kih dia ambil ubat dia makan sungguh. Dia ambil ubat dia makan sungguh. Dia coma sungguh. Hingga. Hok tak hingga tu dia tak usah makan ubat. Tahu ke tak kata ubat ni boleh hingga hilang penyakit, tahu, tapi tak usah makan. Nabi Nuh duk dakwah dah. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku dakwah, aku duk perubah umat aku ni, perubah iman umat aku ni, duk perubah hati penyakit jahiliyah yang ada dalam umat aku ni lailan wa nahara. Malam dah siang, perubah tak ada berhenti-berhenti. Kalau kita tengok mau sakit si rorok tu, lebih pada tu lagi perubah orang penyakit. Bomo ni kadang-kadang kita tengah malam tak ada. Lailan wa nahara, fikir umat, fikir untuk nak menyelamatkan umat, fikir nak menyelamatkan iman umat. Lailan wa nahara, semua hidup dalam kepala otak Nabi Nuh alaihissalam ada fikir umat untuk nak menyelamatkan umat. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Tak ada bertambah, tak ada kau bertambah dah. Tak ada kau bertambah sini orang tak tahu kata tahu. Tahu kata tak turut nabi tu akan dimarah oleh Allah Taala. Tahu kata buat perkara ni marah oleh Allah Taala. Tapi tak usah turut. Illa firara, makin lagi. Dan Nabi Nuh alaihissalam dakwah kau dia apa dia? Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum. Tiap-tiap dakwah Nabi Nuh alaihissalam tak ada kerja lain. Nak wi Allah Taala apa dosa mung. Dakwah umat nak wi Allah Taala apa dosa. Karena tiap-tiap seorang hamba ni apabila dia deraka kepada Allah Ta'ala, bila dia buat
hak Allah Ta'ala tak suruh, maka dia berdosa. Allah Ta'ala marah pada dia. Maka Nabi Nuh alaihissalam kata, wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum. Untuk nak wi Allah Ta'ala ampun dosa. Ni dia kerja dakwah, nak wi Allah Ta'ala ampun dosa. Ni dia lah ubat yang Allah Ta'ala suruh Nabi bawa mari tu, untuk nak wi Allah Ta'ala buai penyakit duk dalam hati kita. Ubat dia apa? Dakwah. Wa inni kullama da'utuhum, tiap-tiap kali aku dakwah mereka, tiap-tiap kali aku berubah mereka, litaghfira lahum, untuk Allah Ta'ala ampun dosa mereka, untuk Allah Ta'ala wihilai penyakit yang ada dalam hati mereka. Ja'alu asabi'ahum, tapi mereka tak sih. Tahu, tapi tak sih. Ambil tangan kok lingo, tak moh, tak ribah lingo, tak sih. Wastaghsaw siyaba, kadang-kadang ambil kain tudung kepala, kadang-kadang ambil kain tudung muka, tak sih dengar. Allah Ta'ala perintah pada Nabi Nuh pula, so dakwah dengan cara dakwah derah pula, cara jihara pula. Lama mana? 950 tahun. Mari duk perubat penyakit umat. Sehingga selapis kepada selapis, selapis kepada selapis, selapis kepada selapis, Allah Ta'ala hatta berumur mari semua. Allah Ta'ala hatta Nabi, hingga kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala hatta Nabi kita kepada umat ini kerja sama sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam buat kerja. Gapo kerja dia? Dakwah ilallah, ani'budullah wajtanibut taghut, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ani'budullah wajtanibut taghut, sembah Allah, jauh daripada taghut. Ta'muruna bil ma'ruf, suruh orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, larang wajah. Kerja sama je. Tiap-tiap nabi mari atas dunia ni kerja sama. Kerja apa? Dakwah manusia, suruh sembah Allah Ta'ala, nak wihilai daripada penyakit jahiliah. Lebih-lebih lagi sebelum datang Nabi SAW, bagaimana masyarakat jahiliyah di Mekah? Bagaimana masyarakat jahiliyah di Mekah? Sehingga tidak ada seorang raja pun teringin nak milik kota Mekah. Tak ada orang nak sekebuk. Dengan sebab penduduk Mekah adalah perangai sangat jahat sekali. Penduduk pada masa tu paling jahat sekali, sehingga orang tak mahu negara Mekah. Nah, tapi Allah Ta'ala hatta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita buat kerja dakwah. Nah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, sehingga Allah Ta'ala wihilai penyakit. Hilai penyakit jahiliyah dengan sebab apa tuan-tuan? Dengan sebab kerja dakwah yang diusaha oleh para nabi-nabi, dengan sebab kerja dakwah yang diusaha oleh para sahabat, dengan sebab kerja dakwah yang diusaha oleh para sahabiah, dengan sebab kerja dakwah selepas daripada sahabat diusaha pula oleh para tabi'i, lepas daripada para tabi'i diusaha pula oleh para aulia. Sama-sama buat kerja dakwah untuk nak menghilangkan sifat jahiliyah yang ada pada manusia. Tengok siapa kepada kita lani pun, kalau kita nak hilang penyakit saya, tak ada ubat lain dah. Ubat dakwah cara dah. Sebab tu kita kata ni dakwah kita kena faham, dakwah kita kena faham. Dakwah luar. Kadang-kadang kita nampak dakwah tak ada tu ya. Kalau kita nampak dakwah ikut baik, ikut baik muat tak kereta, buat dengan dapur gas, muat dengan tungsa. Tu kita nampak dakwah ni. Dakwah luas lagi pada tu lagi. Sebab tu kita baca dalam taklim pada amal kan. Seorang yang alim dia dakwah dengan kebijaksanaan ilmu yang ada pada dia. Seorang yang berpujangga, pujangga ni seorang syair. Seorang yang bersyair ni
orang tertarik kepada dia, maka dia guna buat syair dia ni dakwah orang seklik pada Allah Ta'ala. Berbagai-bagai cara. Tujuan ke apa? Tujuan nak orang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan mulia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dah hari ni kita jauh dengan Nabi dah. Kita jauh dah dengan para sahabat. Kita jauh dah dengan para tabi'i, kita tak ada tengok. Apatah lagi Nabi, apa lagi sahabat, tabi'i kita tak ada tengok dah. Tapi tertib yang sama, cara yang sama, Allah Ta'ala beri cara yang sama untuk nak berubah umat akhir zaman daripada sifat jahiliyah, nak berubah umat akhir zaman daripada iman yang tidak sepenuh untuk klik kepada Allah Subhanahu Ta'ala dengan cara dakwah. Hubak ni so ya. Siapa-siapa dia makan hubak ni, dia akan hengga dia. Berapa lapisan umat dah hengga dengan makan hubak ni. Hari ni kita tengok sebab apa? Dalam rumah kita pun tak hingga penyakit ni. Kita tak tengok dalam kampung kita, dalam rumah kita sendiri masih ada lagi penyakit jahiliyah, ada dalam rumah kita lagi. Pada diri kita pun kadang-kadang ada lagi. Apatah lagi pada isteri kita, apa lagi pada anak kita, apa lagi ada pada anak laki-laki kita, apa lagi pada anak perempuan kita. Tak hingga lagi. Nah, penyakit jahiliyah tidak hingga lagi dalam rumah tangga kita, tak hingga. Kerana apa? Kerana kita ambil ubat tapi kita tak makan ubat. Tetapi mulia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerja dakwah kita ambil belakang dah. Orang alim dia ambil dah kerja dakwah. Puak-puak kita ni ambil belakang dah kerja dakwah, tapi kita tak jalan dakwah kita. Selama mana dakwah kita dok ngaku kita sebagai seorang pendakwah, seorang buat kerja dakwah, tapi kita lalai dengan kerja dakwah, kita buat tak sungguh, penyakit tak hingga. Supaya kita makan ubat, bomo semakan 3 kali sehari, kita makan kali sehari, tak hingga penyakit tu. Kita malah pergi beli ubat lah. Kita malah pergi mau sakit, malah ulai pergi mau hospital, malah ulai beli ubat bomo. Bomo kata makan petang, kita makan malam. Bomo kata makan malam, kita makan pagi. Bomo semakan 2 butir, kita makan sutik. Bomo semakan 4 butir, kita makan 3 butir. Kita makan tak ikut bomo royak. Sama dengan kerja dakwah ni. Nah, kerja dakwah tuan-tuan mulia, kita ambil kerja dakwah tu 5 amal hak kita suruh jaga, kita jaga tak habis. Amalan musyarak kadang-kadang kita tak ada musyarak. Bukan nak ngepek lah, bukan nak ngepek. Bukan kita nak akak nak perangat sama kita ni. Sama kita ni. Akak nak fikir sama kita. Sebab apa ni kita ni masih duk ada sifat jahiliyah lagi pada kita. Sedangkan Nabi buat sahabat tu jadi lalu dah. Hari ni boleh Islam, hari ni lah dah. Pak kita lama mana dah. Nah. Sebab tu kita kena usaha insya-Allah dah. Kita kena usaha sungguh. Bebel lagi amalan 5 amal, amalan maqami, kita kena hidup sebagai kita dakwah, kena hidup amalan. Amalan taklim ada sangat penting sekali. Amalan taklim kita tahu dah. Kita tahu dah hubak taklim dia boleh hilang apa? Hilang kejahilan yang ada pada kita. Nak hapus kejahilan yang ada pada kita, makan ubat taklim. Tapi hari ini taklim tak hidup, jahil dah ada kita. Pas kita nak nyala siapa dia? Nyala kita sendiri. Sifat kasih sayang sama saudara tak ada hari ini. Kasih sayang sama saudara tak ada. Ki apa? Ki amalan 2 jam setengah tak ada. Pas kita tahu tak? Ubat amalan 2 jam setengah nah boleh mengubatkan sifat kasih sayang ada pada kita. Tapi hari ini kita tak ada kasih sayang sama saudara kita pun. Ki apa? Amalan 2 jam setengah kita tak ada. Kita tahu ubat, kita tak makan ubat. Pas kita ada menyalah. Ubat ni tak jadi ubat ni. Tak jadi ubat ni. Kena tambah ubat lain dah. Tak jadi dah ubat ni. Ataupun kena makan lagu lain dah. Tak boleh makan dah lagu ni, kena makan lagu lain. Tak jadi makan lagu ni. Bomo semakan
2 jam setengah, makan dua butir kali, kita nak makan 4 butir tak dia. Tetapi beliau bomo dia tahu keadaan unapun dalam tubuh kita ni. Berat kita berapa kilo, dia tanya sepatut dengan ubat kita makan. Nah, hari ni tuan-tuan beliau unapun tara kita lah ni, kalau kita tambah hak mana bomo semakan, lepuh kita. Sebab tu tuan-tuan beliau kulasah kata, untuk nak hilang penyakit kita, untuk nak hilang daripada sifat-sifat keburukan yang ada pada diri kita, kita kena ikut apa arahan ataupun tertib-tertib yang dibuat oleh ulama. Dan kalau kita buat dengan cara sungguh-sungguh, dan kita pakar dengan cara sungguh-sungguh, buat dengan cara sungguh-sungguh, dan kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita boleh tengok dalam rumah kita Allah Taala ubah suasana. Daripada isteri tak taat kepada suami, kita boleh tengok isteri akan taat kepada suami. Daripada anak deraka kepada mak pak, kita boleh taat seorang anak taat kepada dua ibu bapa. Kalau kita buat semua. Kerana kita tengok mana? Orang zaman dulu buat boleh dah. Orang zaman dulu buat boleh dah. Pai tak beza mana lah dengan kita pun. Sebab Allah Ta'ala janji sama ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tak menyalahi janji. Kalau Allah Ta'ala royak lagu tu, Allah Ta'ala akan beri lagu tu. Tak menyalahi janji dak. Cuma duk pada kita ya. Nak sungguh tak sungguh. Bak zakat sungguh lah kau, insya-Allah dah. Dah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah wi Allah Subhanahu Wa Ta'ala wi kekuatan pada kita. Ya, kekuatan ni kekuatan imaniyah, kekuatan iman. Kerana kita nak boleh pikul perintah Allah Taala ni bukan bergantung kepada kekuatan zahiriyah dak. Kekuatan zahiriyah ni tak boleh buat gapo tuan-tuan beliau. Kekuatan zahiriyah ni tuan-tuan beliau, kain selimut tak sampai sekilo tu kadang-kadang kita nak akid tak gerak nak bangun mai subuh. Kadang kain selimut tak apa-apa kerai, tak apa-apa kerai, kita tak gerak nak bangun mai sunat tahajud waktu malam. Ini kekuatan zahiriyah. Tapi dengan kekuatan iman ni tuan-tuan beliau, walaupun susah tara mana dia boleh bangun munajat dengan Allah Taala. Susah tara mana apa dia boleh serah harta dia untuk Allah Subhanahu Taala. Susah tara mana pun dia boleh serah diri dia untuk agama Allah Subhanahu Taala. Susah tara mana pun masa dia lebih kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kekuatan iman sebagaimana kita tengok para sahabat. Para sahabat lagu mana contoh dia. Mari dalam keadaan susah pun boleh. Dalam masalah perang Tabuk, perang yang masa musim yang sangat genting mari. Musim yang sangat-sangat manusia berhajat nak duduk rumah. Kemarau yang panas lagi. Buah kayu nak masak dah. Masing-masing nak duduk rumah belaka. Tapi apabila dengar perintah Allah Subhanahu Taala, sahabat sanggup tubik pergi daripada Madinah pergi kepada Medan Tabuk. Hingga berapa-berapa orang saja ya yang dikirakan iman dia dengan Allah Subhanahu Taala tidak sempurna. Batu kita hari ni kadang-kadang mari takazar kita rasa lemah nak terima tak urut. Hak tulah, hak ni lah. Sebenarnya tuan-tuan beliau saya pernah baca hadis Nabi SAW. Abdurrahman bin Auf ni dia kata ke mana? Abdurrahman kata sesungguhnya Allah Ta'ala memeliakan kami ni, Allah Ta'ala mengangkatkan kami sebagai seorang yang melia ni. Sebelum ni kami seorang yang paling hina sekali. Tetapi tak apa perkataan dia? Allah Ta'ala mengangkatkan kami sebagai seorang yang melia, seorang yang sempurna, seorang yang diredha oleh Subhanahu Ta'ala. Sedangkan sebelum ni kami seorang yang hina. Tuan-tuan melia, nak dapat benda yang baik, dia kena melalui susah dulu. Nak dapat keredaan Allah Ta'ala bukan dia mudah tak? Bagaimana sahabat-sahabat? Sahabat mengalami kesusahan, sahabat mengalami kepayahan. Sebenarnya Allah Ta'ala wi kita susah, Allah Ta'ala wi takaza kepada kita. Ulang wi takaza pada kita sebenarnya nak mengangkatkan derajat kita. Nak angkat derajat kita.
Nak tengok secara mana kita boleh tika ke tak perintah Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak wis senang semua apa boleh. Allah Ta'ala tak boleh nak buat wis semua sahabat tu pakai benar. Tak kena kecek banyak, cop reng. Semenjak daripada sahabat masuk Islam, sahabat dok senang dengan sahabat akhir boleh. Tapi sahabat Allah Ta'ala nak ajar pada sahabat ni, nak ajar pada para sahabat, nak ajar pada nabi-nabi, nak boleh senang kena susah dulu. Susah atas dunia dulu, susah atas dunia dulu, kerana nak boleh senang di akhirat. Sebab tu kita tengok para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tu, mereka boleh senang di akhirat. Ke apa susah atas dunia, sanggup susah payah kerana agama atas dunia. Kalau susah payah kerana agama, bukan susah payah kerana peribadi atas dunia dak. Kadang-kadang putus makan ni, kadang-kadang kena terkebat anak mati syahid, kadang-kadang isteri mati syahid, kadang-kadang suami mati syahid, kadang-kadang dilikung, kadang-kadang orang mariku nak bunuh dan sebagainya. Hajar susah atas dunia ni kerana nak senang di akhirat. Hari ni kalau kita tak susah kerana agama tadi, bagaimana kita nak senang akhirat? Bagaimana kita nak senang akhirat? Atas dunia kita nak senang kerana agama, nak senang kerana. Kalau kita buat kerja dakwah, nak kerja dakwah dengan senang, nak buat orang ikram kita semua. Nah, kalau kita pergi keluar dakwah pun kita tengok, oh jadi tempat ni. Kita siapa pak tu mulai kambing dah. Pahal dakwah sungguh tempat ni, pahal dakwah tu jadi. Nah. Buat kerja dakwah tetapi dia kena mengalami kesusahan. Mengalami pengebenan, tambah pengebenan kita. Tambah pengebenan kita. Tambah pengebenan, dia akan tambah keimanan kita. Di akhirat sahabat boleh duduk senang. Sahabat boleh duduk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana susah atas dunia ni, mujahadah atas dunia ni, tambah susah atas dunia, bertambah iman. Sepenuh buat kerja agama atas dunia ni, sepenuh iman dia. Dan iman yang sepenuh ni lah, walaupun sikit kita klik temu dengan Allah Ta'ala, iman yang sikit ni lah Allah Ta'ala nak beri pahala, nak beri ganjar daripada kitanya 10 ganda kali dunia ni. Iman yang sikit tapi sepenuh 10 ganda kali dunia ni. Banyak ke 10 ganda dunia? Sahabat Nabi tak suruh kita minta, ya Allah mintalah serga, mintalah akhirat serga ni 10 ganda kali, tak minta. Kerana 10 ganda kali dunia sikit bagi sahabat. Bagi kita rasa banyak berjakat lah. Kira apa sikit lah. Kerana hidup sana tak mati. Hidup sana mati, tak mati. Sebab tu tak mati. 10 kali dunia sikit ya kita guna. Sebab tu Nabi suruh kita minta surga apa? Iza sa'altumul jannah fas'alu al-firdaus. Apabila mu minta surga firdaus. Surga yang paling tinggi sekali. Surga yang paling tinggi, surga yang paling banyak nikmat sekali, bersama-sama dengan Nabi, bersama-sama dengan para salihin, bersama-sama dengan para syuhada. Bagi siapa dia? Bagi orang yang sanggup susah payah kerana agama atas dunia ni. Bagi mereka yang sanggup kerban harta mereka atas dunia ni. Bagi mereka yang sanggup beri masa dia, diri dia susah payah kerana agama atas dunia ni. Maka Allah Ta'ala nak uji akhirat tu, dia duduk senang buat sama lama. Tak ada hari mati dah. Tidak ada hari mati lepas daripada mati dah. Tak ada hari mati lepas daripada mati. Maka di sanalah kalau kita senang buat senang lama-lamanya. Kalau kita susah, na'udzubillah, akan susah sama lama. Tidak ada hari mati lagi. Sebab tu kita nak bakal usaha insya-Allah deh. Hidup kita hidup amalan dengan sebab kita hidup amalan darjah setengah, amalan musyarak, gah 1, gah 2. Nah, amalan lebih baik amalan iktikaf. Amalan iktikaf di malam markah. Amalan keluar 3 hari. Amalan keluar 3 hari, kita kena rongrap mak ni, kena cedek ni. Hidup le otak kepala kita. Kerana orang letak amalan lagu ning ni tak sebi kita lalai dengan Allah Ta'ala. Kalau kita tak ada ambil diri kita letak dalam amalan ni, hari-hari kita akan lalai dengan Allah Ta'ala. Dalam seminggu kita akan lalai dengan Allah Ta'ala. Dalam sebulan pun kita akan lalai dengan Allah Ta'ala. Hari-hari kalau kita tak ada amalan musyarak,
kerana agama Allah Ta'ala, kita akan lalai dengan Allah Ta'ala. Kita akan mesyuarat benda lain. Hari-hari kalau kita tak buat amalan 2 jam setengah, maka seluruh 24 jam tu kita akan buat untuk dunia belaka. Dalam seminggu kalau kita tak ada buat gas 1, gas 2, maka dalam seminggu tu kita tak ada sikit habuk pun. Ambil masa kita untuk akhirat sikit pun tak ada masa sikit pun. Dalam tiap-tiap bulan kalau kita tak keluar 3 hari, tuan-tuan melia, 30 hari tak ada sikit pun masa untuk kita akhirat. 30 hari untuk dunia mata. Sebab tu hari ni lebih-lebih lagi dalam keadaan kita hidup dalam keadaan lain ini, kau makin dunia, kau makin maju ni, kita kena pegang kemah dengan amalan makomi kita. Kalau kita duk pegang kemah dengan amalan makomi lagu ni, insya-Allah kita tak akan tergonyi dan kita tak akan temerung. Dan kita tak akan terpecah. Moga kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah harap-harap pai Allah Subhanahu Wa Taala ni taruh umur kita lagi, Allah Taala taruh umur kita lagi, dan kita dapat lagi guna harta kita, guna diri kita, guna masa kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala taruh lagi kesihatan pada kita supaya kita ni dapat guna kekuatan kita ni untuk agama Allah Subhanahu Taala, dan kita kena sentiasa berdoa pada Allah Taala. Allah Taala ambil kita seorang ni, buat jadi asbab untuk hidayah pada orang lain, insya-Allah maka dengan kita seorang ni buat asbab untuk hidayah pada orang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ambil amalan pahala-pahala amalan tadi, akan kita tengok di akhirat, kita akan bersinar mata situ. Dan kita akan bersinar mata. Kerana apa? Kerana amalan kita buat sikit atas dunia ni, orang buat amalan kebaikan hak kita royak, semua mereka ni buat hingga kopanya lagi, maka amalan tu, pahala tu akan sampai pada kita. Nah, insya-Allah insya-Allah. Dan kita kena berazam niat kita nak buat kerja dakwah ni hingga sampai mati, insya-Allah. Dan apabila mati dah kalau dihidup kelak pun buat kerja dakwah pula, insya-Allah Ibu kata hidup buat kerja dakwah, hidup buat kerja dakwah, dan mati hidup buat kerja dakwah. Dan kita doa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala kita boleh buat kerja dakwah hingga sampai seumur hidup kita, insya-Allah taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.